Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Selamat datang ke satu lagi edisi Bicara Belia bersama saya, Kadira. Pada hari ini, kita akan berbincang tentang topik stres. Dalam konteks remaja dan pendidikan, stres sering dikaitkan dengan pembelajaran. Stres yang terlalu tinggi boleh mendatangkan kesan negatif terhadap kesihatan dan pencapaian akademik seseorang pelajar. Oleh itu, stres dalam kalangan pelajar merupakan satu fenomena yang menjadi keprihatinan pelbagai pihak dan perlu ditangani secara menyeluruh. Terdapat beberapa definisi stres oleh para pengkaji untuk menghuraikan makna stres atau tekanan. Menurut Smither, stres merupakan respons fisiologikal dan fisiologikal ke atas permintaan terhadap seseorang. Schaffer mentakrifkan tekanan sebagai kebangkitan minda dan badan seseorang dalam bertindak balas kepada permintaan terhadap dirinya. Fontana pula memberi definisi tekanan sebagai permintaan yang dibuat ke atas keupayaan penyesuaian minda dan badan yang seterusnya menjelaskan sekiranya keupayaan seseorang itu dapat menangani permintaan itu. Maka tekanan itu akan mendatangkan kesan yang positif atau negatif. Para pendengar sekalian, remaja hari ini sering dikatakan menghadapi stres yang berlebihan. Apakah punca dan kesan sebenar masalah ini? Pada sesi ini, kita akan mendengar pendapat pakar tentang isu-isu berkaitan stres yang dihadapi remaja pada masa kini. Beliau ialah Dr. Fiesta dari Institut Kesihatan Mental Singapura. Selamat datang, Dr. Fiesta. Terima kasih. Doktor, menurut definisi yang diberikan tadi, stres merupakan suatu reaksi atau tindak balas minda dan badan terhadap sesuatu permintaan. Betul kata-kata itu. Stres ialah respons badan terhadap tekanan-tekanan luar. Tekanan boleh disebabkan oleh banyak faktor. Antaranya termasuk terlalu banyak berfikir atau melakukan aktiviti yang berat. Hilang kawalan emosi juga boleh membawa kepada tekanan. Ramai remaja, misalnya, akan rasa tertekan akibat kerja sekolah yang banyak dan mudah berasa resah atau bimbang. Mereka juga tidak tahu bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dan ini akan menyebabkan pembinaan stres. Seperti yang diterangkan, antara kesannya termasuk perasaan bimbang, perasaan takut, hilang selera makan, kemurungan, perasaan panik yang teramat, atau mungkin keletihan. Stres berlebihan boleh menyebabkan penyakit seperti tekanan darah tinggi, letusan ruam, insomnia, migraine, masalah gastrosus. Dalam satu eksperimen yang dilakukan ke atas haiwan, terbukti bahawa tekanan juga boleh menyumbang kepada permulaan dan perkembangan tumor tertentu di dalam badan. Jadi apakah cara-cara mengatasi pembinaan stres yang berlebihan itu? Ramai remaja telah mendapati bahawa dengan rekaan sebuah jadual, mereka dapat mengelakkan pembinaan stres. Ini kerana mereka dapat melakukan tugas-tugas dengan lebih sistematik dan dengan itu, tidak lagi berlengah-lengah. Mereka juga boleh cuba mengelakkan diri daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh membuat mereka rasa tertekan. Dengan mengelakkan pembinaan stres, remaja akan lebih mudah menyelesaikan masalah dan berfikir dengan lebih rasional. Terima kasih Dr. Fiesta kerana sudi berkongsi bersama kami. Para pendengar yang dimuliakan, pengawalan stres itu adalah penting dalam kehidupan. Bagi remaja yang sedang bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan pertengahan tahun yang menjelang ini, apakah yang boleh mereka lakukan untuk menangani stres? Sekarang, kita dapatkan pandangan seorang bapa kepada 3 anak, Encik Afiq. Pencegahan stres ialah sesuatu yang perlu dilakukan supaya remaja-remaja tidak terlalu terjejas akibat stres. Mereka boleh lakukan perkara-perkara seperti melakukan hobi-hobi mereka.
Jika mereka lakukan perkara yang membuat mereka gembira dan senang hati, mereka tidak akan rasa terlalu tertekan. Selepas melakukan aktiviti itu, mereka akan lebih fokus dalam tugas itu dan tidak berpandangan terlalu negatif. Bagi saya, stres tidak semestinya selalu negatif. Tekanan juga boleh memberi kesan positif kepada remaja. Misalnya, tekanan mendorong seseorang untuk bekerja keras dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Bagi remaja, tekanan secara positif menggesar mereka untuk bersaing dalam sukan, kerja-kerja sekolah atau apa-apa perkara lain pun. Sedikit tekanan boleh membantu remaja menghasilkan kualiti kerja yang lebih baik. Tekanan boleh mengurangkan sikap-sikap suka menunda kerja yang perlu diselesaikan segera. Tanpa tekanan, kebanyakan remaja tidak akan mempunyai motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti kerja rumah, projek dan sebagainya. Jadi, apakah yang Encik Afiq lakukan untuk membantu anak-anak mengatasi stres? Bagi saya pastikan bahawa anak-anak saya pandai mengimbangi waktu. Mereka perlu mempunyai jadual yang menjadi panduan dan juga harus menyelesaikan tugasan harian secara konsisten. Ini akan mengurangkan stres. Selain itu, saya juga akan mengajak mereka beriadah untuk melapang fikiran pada hujung minggu atau hari libur. Terima kasih Encik Afiq kerana berkongsi tips dengan pendengar kami. Dengan itu, berakhirlah bicara belia kali ini. Semoga apa yang telah diperkatakan dalam rancangan ini memberi manfaat kepada semua. Hingga di lain masa, salam hormat dari pihak penerbit.